Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk PDPR kita pada hari ini, kita akan masuk subtopik 4.2 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Jadi dalam faktor yang mempengaruhi tindak balas, kita akan sentuh 5, iaitu yang pertama, suhu. Suhu bahan tindak balas. Suhu yang dimasukkan sini ialah suhu itu tinggi ataupun suhu itu rendah. Suhu mana yang sesuai untuk supaya tindak balas itu berlaku dengan cepat. Okey. Yang kedua ialah kehadiran mangkin. Adakah dengan adanya kehadiran mangkin tindak balas itu berlaku dengan cepat ataupun dia berlaku dengan lambat. Yang ketiga ialah kepekatan. Adakah dia perlu pekat ataupun dia perlu cair. Yang mana yang akan mempercepatkan kadar tindak balas. Yang keempat ialah tekanan. Adakah tekanan tinggi ataupun tekanan yang rendah. Dan untuk tekanan dia akan lebih kepada keadaan gas. Dan yang kelima ialah saiz. Saiz mana yang sesuai? Saiz besarkah ataupun saiz bahan itu dia perlu besarkah ataupun saiz bahan itu adalah adakah dia perlu dalam kecil untuk mempercepatkan kadar tindak balas. So dalam subtopik ini sebenarnya kita akan ada 4 eksperimen. Tak silap. Kita akan ada satu buka surat 125 128 2 128 129 3 dan 131 4. So kita akan ada 4 eksperimen yang kita akan buat dalam subtopik ini sahaja. Jadi yang ini nanti kita akan tengok buka sekolah nanti kita akan buat. Dos sekarang ini kita tak buat lah. Okay. Kita sukar sikit nak membincangkannya dalam keadaan kita PDPR. Okay. Kita tengok pada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama tadi ialah suhu. So suhu tinggi ke suhu rendah yang mempercepatkan kadar tindak balas. Jadi apa yang kita ambil kira dalam kisah ini ialah keadaan manakah yang akan mempercepatkan kadar tindak balas. Tapi ayat yang kita akan guna ialah kadar tindak balas itu meningkat ataupun menurun. Kadar tindak balas itu cepat ataupun lambat. Itu ada kata-kata kerja yang awak kena pakai. So dalam ini yang pertama, apabila suhu bahan dan tindak balas itu meningkat, maka kadar tindak balas pun meningkat. Maksudnya suhu tinggi, suhu meningkat, kadar tindak balas meningkat. Suhu rendah, kadar tindak balas pun menurun. Okey. Bukan merendah, menurun. Okey. Yang kedua, mangkin. Apabila mangkin digunakan dalam suatu kadar tindak balas, maka kadar tindak balas meningkat. Maksudnya dengan adanya kehadiran mangkin, kadar tindak balas akan meningkat. Apa maksud kadar tindak balas meningkat? Maksud kadar tindak balas itu berlaku dengan lebih cepat. Okey, jadi dengan adanya kehadiran mangkin, kadar tindak balas akan meningkat. Faktor yang ketiga tadi ialah kepekatan. Apabila kepekatan bahan itu meningkat, kadar tindak balas pun meningkat. Maksudnya lebih pekat bahan itu, lebih tinggilah kadar tindak balas. Okey. Yang keempat, tekanan. Apabila tekanan meningkat, kadar tindak balas dengan bahan tindak balas berkeadaan gas pun meningkat. Okey. So tekanan tinggi, tindak balas pun tinggi. Tekanan rendah, tindak balas pun rendah. Dan yang kelima, saiz bahan tindak balas berbentuk pepejal berkurang, kadar tindak balas meningkat. Apa maksud ayat saiz bahan tindak balas berbentuk pepejal berkurang? Apa maksudnya? Saiz itu besar ke saiz itu kecil? Maksudnya saiz bahan itu kecil. Semakin kecil saiz bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas. Itu maksudnya. Semakin besar saiz bahan tindak balas, semakin rendah kadar tindak balas. Itu maksud ayat yang nombor 5 ini. Okey, tekanan. Tekanan ia mempengaruhi kadar tindak balas bagi tindak balas yang melibatkan bahan tindak balas yang berkeadaan gas, dan bagi tindak balas yang melibatkan bahan tindak balas yang berkeadaan gas, kadar tindak balas lazimnya meningkat apabila tekanan meningkat. Ini khas untuk bahan tindak balas yang berbentuk gas. So yang ini kita akan tengok dengan lebih lanjut dalam 4.3 aplikasi konsep kadar tindak balas. Okey.
Dalam aplikasi kadar tidak balas, konsep kadar tidak balas, dalam kehidupan seharian dan sektor industri, faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas lazimnya diubah suai untuk mengubah kadar tindak balas bagi suatu bahan tindak balas. Contohnya, peti sejuk menurunkan suhu makanan atau minuman yang disimpan di dalamnya. Penurunan suhu ini melambatkan makanan menjadi rosak. Okey. Ini ialah konsep dah tadi. Okey, ini konsep. Jadi apa yang kita nak belajar dalam subtopik ini ialah pertama ialah disebut sebagai proses Haber. Proses Haber khasnya untuk kita buat ammonia. Apa yang berlaku dalam proses Haber ialah campuran gas nitrogen iaitu N2. N2 ini biasanya ditulis dalam bentuk N2 kecil dan campuran gas hidrogen H2 kecil. Dalam nisbah isi padu 1:3. Siapa 1? 1 ialah nitrogen, 3 ialah hidrogen. Okey. 1 nitrogen nisbah 3 hidrogen. Okey, dalam suhu 450 darjah Celsius hingga 550 darjah Celsius dan tekanannya ialah 200 atm dialirkan melalui serbuk ferrum. Tekanan atmosfera ni dialirkan melalui serbuk ferrum yang berfungsi sebagai mangkin untuk menghasilkan amonia NH3 kecil. Okey. So, inilah yang berlaku. Okey. Gas nitrogen dan gas hidrogen dimasukkan ke dalam pemampat dan ditekankan pada tekanan 200 atm. Kemudian selepas dia dimampatkan pada tekanan 200 atm, dia dimasukkan ke dalam reaktor di mana reaktor ini suhunya ialah 450 darjah Celsius sehingga 550 darjah Celsius dan dicampurkan juga dengan mangkin. Apa tu mangkin tadi? Ialah serbuk ferrum. Okey, tujuan ialah untuk meningkatkan kadar tindak balas. Jadi ingat dua ni tadi ialah bentuk gas nitrogen, gas hidrogen yang tercampur ialah maka terjadilah gas amonia. Gas amonia tu pula akan dimasukkan dalam kebok penyejukan. Apa berlaku pada gas bila disejukkan? Gas akan bertukar menjadi cecair. Apa nama proses tu? Proses kondensasi. Di mana gas amonia di ayat ini. Gas amonia disejukkan menjadi cecair amonia. Jadi kita dapatlah cecair amonia dekat sini. Okey. Dan manakala gas nitrogen dan gas hidrogen yang tidak bertindak balas, yang ini patah baliklah. Yang anak panah ke atas ni. Anak panah atas ni. Gas nitrogen dan gas hidrogen yang tidak bertindak balas, dia akan dialirkan masuk semula ke dalam pemampat dan teruskan. Okay. Yang kat bawah ni awak kena hafal yang ni yang ini nombor 1 ni adalah disebut sebagai persamaan kimia. Itu disebut nombor 1, di mana awak kena tulis dalam bentuk simbol unsur. Manakala nombor 2 ini disebut sebagai persamaan perkataan. Kalau dulu dalam peringkat SPM format lama dulu, dia akan cuba tanya yang bentuk nombor 2. Sekarang ini mungkin dia akan tanya dalam bentuk nombor 1. Jadi awak kena mahir dalam kedua-dua bentuk lah penulisan. Macam mana kita tulis benda ni ialah tulis macam mana perkataan tu, N2, H2, and then kita kena seimbangkan. Untuk persamaan kimia ni ada rumit sikit sebab awak kena seimbang. Taklah rumit, tapi kamu kena faham lah konsepnya, di mana bila awak tulis persamaan kimia, dia kena dalam bentuk yang seimbang. Contoh tadi, gas nitrogen ialah N2 tambah hidrogen tadi H2 dalam dan dia akan membentuk amonia. Amonia ialah NH3. Okey. Kalau kita tulis N2 tambah hidrogen akan menghasilkan amonia. Tapi masalah di sekarang ni, benda ni tak seimbang. Kenapa tak seimbang? Cuba tengok yang sebelah kiri. Sebelah kiri ialah bahan tidak balas N1, H1. Tapi hasil tidak balas ialah amonia NH3. N1. Okey.
kiri ada satu N, kanan ada satu N. Seimbang lah. Tapi H, okey, sebelah dia kan dalam bentuk gas, ada N2, H2. Okay. N ni ada 2, sebelah kanan ni cuma ada satu N. Jadi macam mana kita nak seimbangkan? Kita letak 2 di hadapan supaya 2N ke sebelah kanan, sebelah kiri pun 2N. Manakala yang belakang tu H dah 3. H3 tadi darab 2 jadi 6. Jadi untuk seimbangkan H2 kita tambah 3 di hadapan. Jadi kita akan dapatlah persamaan kimia yang seimbang. Ini cara kita nak dapatkan persamaan kimia yang seimbang. So benda ini dia ambil masa sikit dan awak kena praktis lah. So proses yang kedua yang awak kena kita akan tindak balas yang kedua yang kita akan belajar dalam subtopik ini ialah proses sentuh. Proses sentuh adalah untuk menghasilkan asid sulfurik. Okey, Haber tadi ialah untuk menghasilkan amonia. Kita cari amonia, manakala proses sentuh adalah untuk menghasilkan asid sulfurik. Dalam proses sentuh yang pertama ni, okey, sulfur dibakar dalam udara berlebihan untuk menghasilkan sulfur dioksida. Itu sebab awak nampak S tambah O2 akan menghasilkan sulfur dioksida iaitu SO2. Dan lepas itu masuk proses kedua di mana gas sulfur dioksida dicampurkan dengan udara yang berlebihan pada suhu yang ni ada suhu suhu 450 darjah Celsius pada tekanan 1 atm dan dialirkan melalui dia ada pemangkin vanadium 5 oksida. Yang ni semua kena tulis di bawah anak panah tu. Yang berfungsi sebagai mangkin untuk menghasilkan sulfur trioksida. Tadi SO2, sekarang dah jadi trioksida, 3. Jadi SO3. Kemudian masuk langkah yang ketiga di mana gas sulfur trioksida ini dilarutkan dalam asid sulfurik cair pekat untuk membentuk oleum. Okey, untuk membentuk oleum. Dan lepas tu oleum akan dicairkan dengan air untuk menghasilkan asid sulfurik pekat. Okey, so kita akan dapatlah asid sulfurik pekat lepas tu. So semua ini awak boleh tengok dalam gambar rajah ni. Gambar rajah ni ada dalam buku teks. Yang depan ini ialah langkah nombor 1 tadi, dia untuk menghasilkan SO2. Itu sulfur dioksida, dan sulfur dioksida ini dicampurkan dengan oksigen yang berlebihan dan dicampurkan dengan pemangkin. Dekat sini lah nombor 2. Dan dia akan menghasilkan sulfur trioksida. Dan sulfur trioksida tadi dicampurkan dengan asid sulfurik pekat. Ini ialah langkah yang ketiga tadi. Kat sini nombor 3 berlaku. Okey, berlaku nombor 3. Dan dia akan menjadi oleum. Dan oleum ini dicampurkan dengan air dekat sini nombor 4 untuk menghasilkan asid sulfurik pekat. Okey. So dengan itu habislah subtopik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tidak balas dalam proses Haber dan proses sentuh ada seperti berikut. Proses Haber tadi ialah untuk menghasilkan amonia. Manakala dalam proses sentuh ialah untuk menghasilkan asid lari dah saya punya ni asid sulfurik. Proses Haber faktornya ialah suhu 450 hingga 550 darjah Celsius, tekanan ialah 200 atm dan pemangkin ialah serbuk ferrum. Manakala untuk proses sentuh suhunya 450 darjah Celsius, tekanannya 1 atm, manakala pemangkinnya ialah vanadium 5 oksida. Okey, so saya harap awak dapat hafal ini. So tamatlah untuk subtopik 4 keperluan. So siapkan latihan nanti ya.